أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وشكر لله. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kita sentiasa memperolehi kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu akan diteruskan lagi. Kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-197, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, man uzina lahu fit ta'biri fuhimat fi masami'il khalqi, fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuh wa julliyat ilaihim isyaratuh. Sesiapa yang telah mendapat izin dari Allah untuk berkata-kata, yakni menerangkan, maka segala kata-katanya dapat mengerti oleh pendengarnya dan semua isyarat petunjuknya dapat terang dan jelas bagi mereka. Kalam hikmat yang ke-197 ni nak menjelaskan tentang perihal orang-orang yang diizinkan untuk mengajarkan ilmu yang khusus. Kerana ilmu ini ada yang wajib diajarkan kepada orang ramai. Dan ada di antara ilmu itu yang bukan menjadi kewajipan untuk diajarkan kepada orang ramai. Dan ada di antara ilmu itu yang dilarang diajarkan kecuali kepada orang-orang yang tertentu atau berkeahlian sahaja. Jadi kita jangan keliru dengan umumnya hadis Nabi yang memberi ancaman kepada orang yang menyembunyikan ilmu. Kerana ada riwayat hadis menjelaskan bahawa sesiapa yang menyembunyikan
sesuatu ilmu itu dia akan direjam, dia akan dilontar dengan lontaran daripada api, yakni api neraka. Dengan erti perbuatan menyembunyikan sesuatu ilmu ini dilarang di dalam agama. Berdosa. Dan orang yang melakukannya, yakni menyembunyikan pengetahuan ilmu agama ini, akan dibalas dengan balasan api neraka. Tapi hadis ini adalah sifatnya umum. Apakah semua perkara itu kena diberitahu dan diajar kepada orang ramai? Tidak. Inilah perincian yang perlu kita tahu. Dan kalau kita perhatikan kepada ilmu-ilmu ini, kita akan dapati seperti yang saya sebut tadi. Ada yang wajib kita ajar kepada orang ramai, iaitu ilmu fardu ain. Hal ini menjadi kewajipan mengajarkannya kepada orang, memberitahu kepada orang ilmu yang berkait dengan kewajipan beragama ataupun fardu ain lah, ataupun perkara-perkara lain yang menjadi kewajipan bagi seseorang. Tapi di antara ilmu-ilmu Islam ini ada yang bukan bertaraf fardu ain pada setengah golongan, seperti ilmu tentang kaedah-kaedah perniagaan, ilmu tentang perbankan dan sebagainya. Bagi orang yang tidak terlibat, itu tidak menjadi kewajipan dia tahu benda-benda begitu. Jadi ilmu-ilmu itu tidaklah menjadi kewajipan untuk diajar kepada semua orang. Hanya yang berkenaan saja, yang berkait saja. Dan sekiranya diajarkan juga kepada orang ramai, maka dia bukan lagi menjadi suatu kewajipan, satu fadilah, satu kelebihan. Dia dapat ilmu, dia tahu, menambahkan maklumat. Dan kan belum menjadi kewajipan dia tahu benda macam tu. Yang dua. Jenis yang ketiga pula ini, ada ilmu yang dilarang diajar kepada orang, kecuali kepada orang yang khusus, dengan arti orang yang berkeahlian sahaja. Jadi saya jelaskan ini dulu untuk kita faham kalam hikmah yang ke-197 ni. Jadi kalam hikmah ini melibatkan pengajaran ilmu. Orang yang diberi keizinan oleh Allah untuk mengajarkan. Ilmu hak jenis mana ni yang akan dijelaskan berkait dengan kalam hikmah ini. Ini yang kita kena tahu. Jadi kita kena faham asas tu dulu. Jadi setengah orang kadang-kadang bila dia tidak jelas dalam perkara ini, timbul tanggapan yang salah. Pertama sekali, mereka menyalahkan sikap setengah ahli tasawuf yang tidak mengajarkan ilmu secara terbuka, setengah ilmunya secara terbuka, dan dilabelnya sebagai menyembunyikan ilmu. Lalu dikaitkan dengan hadis tadi, man katama ilman tu, sesiapa yang menyembunyikan sesuatu ilmu pengetahuan, dia akan dilontar dengan api neraka, akan dibalas dengan api neraka. Jadi dituduhnya ahli tasawuf yang mengambil sikap tidak mengajarkan ilmu secara terbuka pada sebahagian ilmunya, bukan semua. Pada beberapa juzuk ilmunya tu tidak diajarkan secara terbuka, kecuali orang yang sudah ada kemampuan, sudah ada keahlian dan persediaan yang cukup, baru difahamkan tentang ilmu itu. Jadi bagi kelompok yang tak faham konsep ini, dituduhlah ahli tasawuf ni melanggar larangan Nabi ni, melakukan perbuatan yang dilarang, menyembunyikan ilmu, berdosa macam-macam. Ini satu penelitian yang silap, keliru. Kemudian ada juga yang menyatakan bahawa tidak ada ilmu yang tersembunyi, semuanya kena ajar belaka. Ada juga jenis gitu. Setengah orang berdasarkan keterangan tadi, dia buat pukulan umum, dia buat kenyataan umum, kena ajar belaka ilmu mana-mana. Semua jenis ilmu tidak boleh disembunyikan. Berkait dengan hadis tadilah.
Tidak boleh. Semuanya kena ajar. Sedangkan orang yang mendengar tu tak tahu apa satu pun. Bahkan tidak ada asah langsung pun. Kawan ni baru tadika. Dia mengajar kita insan kamil. Atau berputar makiyah. Atau kita-kita yang orang mengaji lama pun belum tentu boleh faham dengan baik. Ni ajar, dah satu dah juga mengajar ilmu tu. Sebab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan faham konsep ini. Saya nak jelaskan adanya perkara ni dulu. Supaya bila saya jelaskan kalam hikmah yang ke-197 ni, kita tahu ilmu mana yang dimaksudkan. Di dalam Al-Quran, kalau kita buka Al-Quran, kita akan jumpa banyak antara ayat yang berkait. Fazakir in nafa'atiz zikra. Fazakir, yakni berikanlah peringatan. Beritahu. Ajarkan. Ajarkan, beritahu. Tapi bagaimana? Inna fa'atiz zikra. Sekiranya peringatan itu memberi manfaat. Maksudnya, kita ni disuruh mengajarkan sesuatu dalam keadaan sesuatu yang kita nak ajar tu memang dapat diambil manfaat oleh orang yang nak dengar. Tapi sekiranya kita mendapati apa yang kita nak ajar ni tak berkait dengan orang yang nak dengar, ataupun bukan menjadi kelayakan dia untuk dia dengar, jangan ajar. Maka di sinilah Al-Imam Ibn Katsir di dalam tafsir dia, dia kata, daripada ayat inilah adanya adab mengajarkan ilmu. Yakni, ada beberapa bahagian ilmu tu tidak boleh diajar secara terbuka kerana melibatkan kelayakan dan keahlian, kemampuan untuk memahaminya. Berdasarkan ayat tadilah kata Imam Ibn Katsir, adanya sistem ini, adab ini. Adab maksudnya bukan semua benda kita kena ajar. Ada benda yang boleh kita ajar, ada benda yang perlu kita tidak ajar kecuali kepada kelompok yang ada persediaan tertentu. Jadi saya sebut sangat ni sebab ada kenyataan umum tadilah. Menyatakan bahawa pertama sekali kena ajar belaka. Tak boleh sembunyi sikit. Tak Tuhan agak tu. Yang kedua, mereka menuduh ahli tasawuf sebagai menyembunyikan ilmu dan berdosa kerananya. Dia tak tahu yang disembunyikan itu ilmu yang tidak patut diajar. Ni timbul tanggapan-tanggapan yang keliru ini. Kerana berkait dengan hadis yang tadilah. Baik. Kemudian kalau kita lihat kepada riwayat-riwayat yang lain, untuk saya nak beritahu bahawa adanya benda yang tak boleh kita ajar kepada semua orang. Dan tidak, ataupun tidak menjadi kesalahan bagi sesetengah orang yang tidak mengajarkan ilmu tertentu kepada orang ramai. Nak beritahu tu. Ada jenis ilmu pesan itu. Iaitu antaranya, ada riwayat disebut dalam kitab-kitab, Hadisun nas bima ya'qilun. Ada yang mengatakan ini kalam Sayyidina Ali. Ada yang mengaitkan dengan sebagai hadis Nabi. Hadisun nas bima ya'qilun. Atuhibbuna an yukazzaballahu wa rasuluh. Berbicaralah dengan manusia. Jadi ajar mereka ni, beritahu kepada mereka ni, sekadar menurut apa yang mampu mereka fahami. Maksudnya, apa yang mereka dapat faham atas kelayakan mereka itu ajarlah. Kalau kita mendapati ada benda-benda yang bukan keperluan mereka, bukan kelayakan mereka, jangan ajar. Baik, apa kesannya kalau kita langgar adab ni? Bila Nabi kata, bila riwayat sebut hadisun nas bima ya'qilun, berbicaralah dengan manusia, yakni bercakap dengan mereka, ajar mereka itu, beritahu kepada mereka apa yang mereka dapat fahami. Dan sekiranya kita ajar juga apa-apa yang kita tahu mereka tak dapat nak faham, apa kesan dia? Atuhibbuna an yukazzaballahu wa rasuluh. Apakah kamu suka Allah dan Rasulnya itu didustakan?
Maksudnya kalau kita ajar benda-benda orang lain tak nak faham dengan baik, akibatnya, pertama sekali antara akibatnya, orang akan tolak pengajaran itu kerana menyangkanya sebagai satu yang salah. Lalu mereka mendustakan, yakni mendustakan Allah dan Rasul. Sekiranya yang kita beritahu itu berkait dengan ayat Al-Quran, berkait dengan hadis. Jadi bila kita kabur, akhir kali mereka tolak. Padahal yang mereka tolak itu adalah perkhabaran Allah dalam Al-Quran dan perkhabaran Rasulnya di dalam hadis. Tapi mereka tolak itu sebab mereka tak faham. Mereka jadi tak faham sebab kita ajar dia kepada orang yang bukan tarafnya. Puncanya, akhir sekali, kesimpulannya, implikasi dia, Allah dan Rasulnya didustakan. Dan kita jadi puncanya. Puncanya kita. Itu maksud riwayat tadi. Jadi janganlah dibicarakan sesuatu perkara itu yang agak khusus kepada orang ramai yang bukan taraf mereka untuk faham benda-benda macam tu. Dan sekiranya kita lakukan, kita langgar adab ini, itulah implikasi dia. Allah dan Rasulnya akan ditolak, didustakan. Dan kita jadi penyebab dia lah. Itu kesan dia. Jadi, dalam riwayat yang lain pula ada diberitahu mengajarkan ilmu-ilmu yang bersifat khusus ni kepada orang-orang yang bukan taraf memahaminya itu, seumpama kita cakuk mutiara di tekuk babi. Mutiara-mutiara ni patutnya pakai tekuk manusia. Tapi bila kita ajar ilmu kepada yang bukan tarafnya tu, bandingan yang dibuat ialah mutiara-mutiara tu rantai mutiara ni yang sepatutnya kita cakuk di tekuk orang, kita cakuk ke leher babi. Itu dalam satu riwayat membuat bandingan gitu. Jadi ilmu-ilmu yang khusus ini ada bahagian-bahagian tertentu. Adapun yang ada di dalam kitab hikam ini secara umumnya tidak termasuk ilmu yang dilarang untuk diajar kepada orang ramai. Ni timbul isu, ada setengah Tok Alim kita ni marah kitab hikam diajar kepada orang ramai. Dikatakan kerana terlalu tinggilah, itulah. Betul atau tidak? Muafakat atau tidak dengan pendapat alim ulama kita? Saya kena sebut sikit benda ni. Sebab menjadi isu sikit hari ni. Sehingga keluar kenyataan sampai ke tahap berdosa pergi mengaji kitab hikam ni. Siapa tak berdosa? Siapa begitu? Ini yang perlu kita fahami baik-baik. Kalau kita tengok kepada fatwa ulama-ulama, ada beberapa kitab yang disenaraikan, diharamkan pengajiannya, pembacaannya dan pengajiannya kepada orang ramai. Diharamkan. Tapi tidak termasuk kitab hikam Syekh Ibn Atha'illah. Majoriti kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Ibn Arabi. Itu kitab yang disenaraikan ulama. Haram untuk orang ramai. Haram tu bukan berarti kitab tu yang salah. Tapi diharapkan kerana ketidakmampuan orang ramai untuk memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Arabi. Itu sebabnya. Jadi ulama nak tutup, nak lindung orang ramai supaya tidak terbabah ni, maka dinyatakan haram kepada orang ramai membaca dan mempelajari kitab tu. Kerana ada kata orang ramai ni yang tidak ada kelayakan khusus ni, dia akan menyimpang, dia akan terbabah bagi belajar kitab-kitab karya Ibn Arabi ni. Dan termasuk juga karya-karya Ibn Farid, Al-Jili, Ibn Karim Al-Jili dan ramai lagi lah. Itu kitab-kitab tu bagi orang yang mengaji bidang ni dia tahulah. Cuma nak kabarnya ada senarai dan kitab ikan tidak tersenarai dalam bahagian tu. Syekh Ibn Ajibah, kitab hikam ini telah disyarah oleh alim ulama
dengan begitu ramai sekali. Ulama Arab, ulama bukan Arab. Dan di Nusantara ni saja, berbagai-bagai versi syarah kitab hikam ni. Banyak versi. Hari ni lah kita jumpa. Kalau satu ketika dulu, hak terkenal di Nusantara ni, syarah Tok Pula Manih lah. Hikam syarah Tok Pula Manih. Hak Tok Soho. Masa tu tak ada ikan-ikan lain, tak Soho, tak Timbu. Tapi zaman learning ni, sekarang ni, kita tengok di kedai-kedai buku, Belambok. Syarah kitab hikam. Antaranya yang kita gunakan untuk pengajian di masjid ni lah. Haji Salim ni. Syarah antara yang berhuraian terhadap kitab hikam. Jadi banyak, ramai sekali alim ulama yang menulis syarah kepada kitab hikam ini. Bahkan di negara-negara Arab, ulama-ulama besar seperti Syekh Ali Jummah, almarhum Syekh Said Ramadan Al-Buti, mereka mengajar kitab hikam secara terbuka di masjid-masjid. Secara terbuka. Berarti menurut faham ulama-ulama ni, kitab ini bukanlah kitab khusus untuk kelompok yang tertentu yang hanya perlu diajar secara tertutup. Bukan. Sebab tu mereka ajar secara terbuka. Online pula tu. Online. Di masjid. Terbuka. Bukan di kelas-kelas khusus. Artinya, bahawa kitab ini menurut pandangan mereka ini bukanlah kitab yang terlalu tinggi, yang dikhususkan untuk kelompok tertentu yang perlu diajar secara tutup. Bukan. Bukan. Maka antara alim ulama yang syarah kitab Al-Hikam ini adalah antara yang terkenal Syekh Ibnu Ajibah Al-Hasani Al-Maghribi. Salah seorang alim ulama daripada Maghribi, Morocco. Antara syarah yang terbaik lah. Baik. Dalam mukaddimah syarah dia tu, dia menyatakan kitab hikam ini di dalamnya ada 4 bahagian. Satunya adalah, salah satu bahagiannya, dan agak banyak dalam kitab ini, adalah bahagian untuk orang awam. Untuk orang awam. Yang berupa nasihat-nasihat ketauhidan. Nasihat-nasihat iman, nasihat-nasihat tauhid yang berkait dengan keimanan dan ketauhidan, akhlak dan sebagainya. Agak banyak terkandung di dalam kitab ini. Demikianlah bahagian yang kedua yang melibatkan perjalanan tasawuf bagi orang yang nak memulakannya, yang melibatkan maqamat dan ahwal, dan itu juga masih berkait dengan orang ramai lagi. Bukanlah terlalu khusus. Cuma ada sebahagian di antaranya, bahagian yang keempat itu, bahagian tentang hakikat-hakikat ketuhanan yang agak tinggi. Adalah sebahagian. Ni kita. Jadi dalam ni ada hak tinggi pun ada, hak rendah pun ada. Cuma hak bahagian tinggi dalam kitab ni boleh diturunkan levelnya menurut kepakaran orang yang mensyarahkannya. Boleh diturunkan level dia tu dan dipermudahkan menurut sekadar keperluan kefahaman orang ramai. Boleh bagi orang yang berkelayakan atau berkeahlian dan menguasai kitab ni. Dia boleh buat macam tu. Gantung kelayakan lah. Jadi hak tinggi tu dia boleh perendah. Kalau nak disesuaikan dengan keperluan orang ramai. Jadi di negeri Terengganu kita ni sejak dari dulu kitab hikam ni diajar di surau-surau, di masjid-masjid secara terbuka oleh alim ulama kita tanpa batasan. Tidak pernah larang orang ni. Kitab ni aku nak ajar ni, aku nak pilih orang boleh ngaji dengan aku kitab ni aja. Ada. Dia ajar dalam bentuk kuliah yang umum, yang terbuka siapa saja yang nak bagi. Tinggal lagi orang nak tambuh je. Itu je. Dia tidak
dalam bentuk selected, dia pilih cari 5 orang, 10 orang, buat bilik dalam bilik dan rumah dia untuk mengajar kita ni. Itu mungkin ada orang buat tapi bukan menjadi trend kepada semua alim ulama kita. Baik, kemudian saya nak jelaskan pula, melarat sikit tak apalah, supaya kita faham perkara ni. Sebab hari ni timbul fitnah yang agak banyak. Tadilah sampai ke level sehingga ada alim-alim ulama kita ni mengharamkan orang mengaji kita ni. Padahal sebahagiannya itu adalah fardu ain. Sebahagian dari isi kandungan kitab ini dan tidak sedikit bahagian itu adalah merupakan taraf fardu ain yang berkait dengan nasihat-nasihat iman dan ketauhidan, akhlak. Banyak dalam kitab ini, terutama bahagian-bahagian awal tu. Banyak. Saya nak beritahu bahawa lekok jauh sikit malam ni. Sebelum pergi ke kitab ikan ni. Bukan demo panjang sikit. Saya nak beritahu bahawa ulama-ulama menulis kitab-kitab tasawuf ni ada berbagai bentuk kitab. Ada yang ibarat dia, ayatnya itu jelas, mudah. Dan makna pun mudah. Ayat mudah, ibarat ni ayat dia lah. Takbir dia tu, ibarat dia tu mudah. Dan makna pun mudah. Ini yang banyak kita mengaji dalam kitab. Seperti Hidayatus Salikin, Penawar bagi hati. Ayatnya mudah. Dan isi kandungan pun mudah. Jelas. Ada di antara kitab-kitab itu yang ditulis ayatnya itu susah dan maknanya sangat mendalam. Ayatnya agak rumit dan pengertiannya pun lebih rumit lagi. Mendalam isi kandungannya. Kadang-kadang tengok ayat saja pun pening dah. Nak memaham maksudnya lagi berat. Ada jenis kitab macam tu. Maka antara kitab-kitab jenis yang seperti ini ni, ayat susah, makna mendalam, memang dia jelas, straight. Ibarat dia tu menjelaskan hakikat yang sangat tinggi. Seperti kitab yang dilarang tadilah, yang saya sebut tadi tu. Sebahagiannya daripada karya-karya Syekh Ibn Arabi, Ibn Farid, Ibn Karim Al-Jili, dan ramai lagi. Adalah beberapa kelompok. Kemudian ada sejenis kitab ni, ibaratnya itu agak mudah, tapi membuka isyarat yang agak mendalam. Ibaratnya mudah, tapi di sebalik ibarat dia tu ada isyarat-isyarat yang agak dalam sikit. Cuma kita ni atas orang lah. Ayatnya mudah, kalau kita ambil bahagian mudah boleh je. Tapi kalau kita nak pergi dalam, boleh je, boleh juga. Ada jenis gitu. Bahagian pertama, ayat mudah makna pun mudah. Bahagian kedua ni, ayat payah makna pun payah, dalam, tinggi. Yang ketiga ni, saya bagi itu supaya nampak. Ketiga ni duduk tengah dia tu. Ayat mudah, makna kadang-kadang boleh dimudah, tapi boleh dipayahkan. Ada jenis gitu. Maka hak jenis yang kedua ni termasuklah kitab hikam ni. Hak jenis yang terakhir saya sebut tu. Ayatnya mudah. Nak ambil gaya mudah pun boleh. Nak ambil gaya payah pun boleh. Sebab itulah syarah kitab hikam ni ada hak jenis payah, ada hak jenis mudah. Ada hak jenis dalam, ada hak jenis tohor. Sebab boleh pergi belaka. Ayat dia tu nak pergi gaya tohor pun boleh, nak pergi gaya dalam pun boleh. Baik, bandingan saya nak buat. Ada hak pertama tu bandingannya dengan antara tanah dengan sawah padi.
Darat dengan air ni lebih kurang je. Tu nampak sikit, basah je sikit. Tapi tarah air dengan tanah ni lebih kurang je. Baru, air baru. Tu jenis pertama. Air baru dengan darat ni tarah sama lebih kurang je. Dok debung, dia turun menyelang lemah situ, tak ada jenis gitu. Kemudian bandingan hak yang kedua ni, iaitu bandingan tebing curang. Bawah tu laut lalu. Itulah kawasan tu bukit buka payah. Masuk dalam air, mau menyelang sampai ke dasar selalu tu. Tak ada patah-patah ni, tak ada. Bandingan. Darat pun payah, tak darat ni payah dah ni. Kawasan batu sekali dah. Orang tengok National Geographic tahulah. Tanah batu tu. Ni. Dan tepi tu, curang ni, laut dalam selalu dah. Jadi, atas darat pun susah, dalam air pun dalam. Payah ke nak pergi. Ni hak payah ke nak pergi. Dak erti kabak bukit, dak ada menyelang, jangan termain-main. Hak pertama tu tak apa. Tanah dengan air lebih kurang aja. Berlari boleh. Tak ada apa-apa. Tapi hak lagi ni, bandingan macam patah dengan laut. Patah dengan laut. Patah. Nak main, orang tak erti berenang, main kaki air tu, tak ada masalah apa. Main kaki air. Lolah, main tepi air. Budak-budak pun boleh pergi main. Kaki air, tak dalam. Kalau pandai berenang sikit lagi, pergi jauh sikit. Boleh. Nyelang dalam sikit lagi. Dalam sikit lagi. Tapi yang godak-godak nak pergi, main tepi. Itulah kita ikam. Seperti patah dengan air tu. Nak main gaya tohor, boleh main gaya tohor. Anggo berani sikit, gagah sikit, nak nyelang jauh sikit, boleh pergi nyelang jaga jauh. Boleh pergi belakang. Ini taraf kitab ikam. Ada pun taraf kitab Ibn Arabi tadi. Bukit buka gunung, batu ni. Nak kabak pasal Tuhan tu. Waktu masuk dalam air, debong menyelang lalu. Tak ada, kaki-kaki ni tak ada dah. Straight sampai dalam lalu. Berarti, kena ada kemahiran. Nak kabak bukit, kabak gunung, kena mahir. Menyelam pun kena mahir. Kalau tidak, memang au. Ada pun main atas bagus tadi tu, budak-budak pun boleh, orang tua pun boleh. Pertama tarahnya air dengan batas ni lebih kurang aja, boleh pergi berlari. Sama level antara darat dengan air tu lebih kurang aja. Itulah bandingan 3 bentuk kitab-kitab karya ulama-ulama tentang kitab tasawuf. Jadi kitab hikam ni duduk kelah bandingan seperti patah dengan air laut. Nak main gaya tohor pun boleh, nak main gaya dalam pun boleh pergi. Boleh pergi. Bentuk kitab tu. Baik, sekarang balik kepada kalam hikmah. Jadi kata Syekh Ibn Atta', sesiapa yang diizinkan, yakni sesiapa yang telah mendapat izin dari Allah untuk berkata-kata menerangkan. Ini merujuk kepada siapa? Yang ini menunjuk kepada taraf kemursyidan. Sesiapa yang diizinkan oleh Allah untuk mengajarkan ilmu hikmah, ilmu tasawuf yang agak mendalam, rahsia-rahsia tasawuf. Sesiapa yang sudah mencapai tahap semacam diizinkan Allah untuk mengajarkan ilmu-ilmu itu, apa tandanya? Dan apa tanda orang tu belum sampai ke tahap diizinkan untuk mengajarnya? Apa tanda? Ni. Tandanya, maka segala kata-katanya dapat mengerti oleh pendengarnya. Yang ni orang-orang yang dengar boleh faham dengan molek. Sekalipun apa yang diajar tu merupakan sesuatu yang agak mendalam dan tinggi. Tapi oleh kerana dia ni ahli dalam perkara tu, orang dengar boleh terima, boleh nampak, boleh faham. Itu tanda dia sudah
semacam mendapat keizinan untuk mengajarkan rahsia ilmu tasawuf. Bagi dengar, jelira. Nampak je lah. Dok keru, dok tahu benda. Tapi kalau ada sebahagian ada faham tu, kena tanya orang tu lah. Tapi kalau hak ni semua gitu. Hak dengar tu seorang apa tak boleh faham. Tak erti belaka. Anda bukan. Dia belum berkeahlian. Tapi kalau ada di menang kerak ada faham tu masalah tuang tu lah. Masalah tuang tu tak apa sihat. Tuang tu tak apa sihat. Tapi kalau majoriti atau keseluruhannya gitu, bingung, tak faham benda belaka ni, bahawa tanda orang tu belum berkelayakan untuk mengajarkan ilmu itu. Ingat, kalau ada sebahagian je tak faham, itu masalah individu orang tu. Orang lain boleh faham, boleh ada, ya. Masalah pada dia. Sama ada telinga je pekak ke, ataupun memang tanpa pekak telinga, ataupun nisbah kepada akalan ni kosong, tak ada benda. Tak ada benda langsung. Tapi nak takat langsung. Masalah peribadi dia. Yang diberitahu di sini ialah ukuran umum. Kalau seseorang itu sudah diberi keahlian, secara keseluruhannya atau majoritinya boleh faham apa yang dia nak khabar tu. Sekalipun agak mendalam. Sekalipun perkara yang disentuh tu perkara yang agak khusus sikit, agak dalam sikit. Tapi boleh faham. Orang dengar tu nampak. Alamat orang itu telah diberi keizinan untuk mengajar ilmu tasawuf yang khusus. Dan semua isyarat petunjuknya dapat terang dan jelas bagi mereka. Kadang-kadang orang mengajar ni dia guna bahasa ibarat, kadang-kadang bahasa isyarat. Ada benda-benda dalam tasawuf boleh dijelaskan dengan bahasa yang direct, langsung, jelas. Tapi ada setengah benda terpaksa berkias. Terpaksa menggunakan bahasa isyarat, analogi, kiasan, baru nampak. Khabar sebiji tu, nak cari perkataan yang boleh menjelaskan tu, payah. Sebab apa? Kerana sebahagian daripada tasawuf ini melibatkan elemen zauq, rasa hati. Jadi, bahagian yang melibatkan zauq, rasa hati, cita rasa ni, tak banyak perkataan yang boleh menjelaskan dengan tepat benda tu. Oh, sedap ah. Mana sedap ah? Macam-macam jenis sedap. Tidur sedap. Makan sedap. Nengung sedap. Macam jenis sedap. Tapi kata Allah sedapnya. Sedap benda tu. Sedap benda nak khabar. Jadi bahasa kurang. Penggunaan bahasa yang jelas nak menjelaskan itu agak speed sikit situ. Maka digunakan bahasa isyarat, bahasa kiasan, bahasa bandingan. Jadi orang yang diberi keizinan oleh Tuhan ini untuk mengajarkan ilmu rahsia ini, sama ada ketika dia menggunakan bahasa-bahasa direct, ibarat-ibarat yang jelas, orang boleh faham, apatah lagi. Dan kalau dia guna bahasa isyarat pun, orang boleh takat. Itu tanda dia sudah berkelayakan atau secara boleh dikatakan mendapat izin dari Tuhan untuk mengajarkan rahsia-rahsia tasawuf. Ibarat dia orang faham, isyarat dia orang faham, apatah lagi ibarat-ibarat dia. Bahasa direct dia orang faham, isyarat dia pun orang faham. Itu tanda. Jadi itulah yang ingin diberitahu oleh Syekh Ibn Atta' dalam kalam hikmat yang ke-197 ni. Iaitu alamat seseorang tu sudah mendapat izin untuk menjadi guru dan mengajar dalam bidang ilmu ni. Ibarat-ibarat dia dan isyarat-isyaratnya tu dapat dipahami. Sekalipun benda tu agak susah, agak rumit sikit, tapi dia boleh permudahkannya, dia boleh perjelaskannya dan dapat dipahami. Itu tanda. Sebab itu kadang-kadang setengah orang tu dia sendiri alim, dia sendiri kadang-kadang
memiliki pengetahuan yang agak mendalam tentang tasawuf, tapi bila dia ajar, gelak gambar orang, tak nampak benda. Hampir keseluruhan. Kalau seorang dua tak faham tu macam saya kata tadi lah, masalah orang tu lah. Tapi kata-kata seorang habuk tak boleh nak faham, gelak gambar belaka, ni ada, berarti dia, sekalipun dia berpengetahuan, alim dalam bab tu, tapi belum sampai ke tahap diizinkan untuk mengajarkannya. Inilah kelainan yang ada dalam ilmu tasawuf berbanding dengan ilmu fiqh dan ilmu-ilmu lain. Ilmu lain, bila kita tahu dan faham je, memang boleh mengajar lalu. Tapi kalau ilmu tasawuf ni, tahu saja, boleh tahu dan faham, tapi tidak sampai ke tahap diizinkan untuk mengajarkannya, orang tak boleh nak pergi. Tak takat. Tak nampak. Tak nampak. Dan kalau tebing-tebing nak nampak pun, dia nampak benda lain. Dia tak nampak gambaran sebenar yang nak dijelaskan. Ini kelainan. Ciri kelainan yang ada pada ilmu tasawuf. Dia ada hal yang khusus. Yang mana bila sampai ke tahapnya diizinkan, baru pengajarannya itu jelas. Orang alim pun faham, orang tak alim pun boleh faham. Pengajaran dia. Ini perbezaan dia. Baik. Siapa orang yang diizinkan ini? Orang-orang yang diizinkan mengajarkan ilmu tasawuf yang agak khusus ni, rahsia-rahsia tasawuf ni, siapa dia? Baik. Orang yang diizinkan itu ialah yang berbicara lillah wa billah wa fillah. Baca molek ni jangan salah baca. Lillah salah baca jadi leloh. Jangan serupa. Billah salah baca dia belah. Belah bahasa kita tembul lagi orang. Tembul lagi orang. Tapi istilah lillah wa billah wa fillah. Bahasa kita lillah kerana Allah. Terjemahan dulu. Billah dengan Allah. Fillah pada jalan Allah. Tapi apa maksud semua ini? Lillah itu iaitu orang yang hatinya sudah dimurnikan oleh Allah. Sehingga kosat hatinya itu tidak bercampur lagi dengan tujuan yang lain. Kecuali semata-mata mencari redanya. Hatinya sudah dimurnikan Allah. Tak ada dah tujuan lain. Tujuan itu, tujuan ini. Semata-mata dijadikan hatinya itu murni mencari reda Allah. Itu lillah. Ini pertama ciri orang yang diizinkan. Yang kedua, billah. Agak dalam sikit. Billah, bahasa kita dengan Allah. Tapi apa artinya? Yakni dengan kudrat dan iradatnya, dengan daya upayanya. Iaitu orang yang sudah sampai ke tahap merasakan dirinya sudah tidak ada daya upaya lagi. Semata-mata dirinya itu adalah dengan daya upaya Allah. Yakni dengan ketentuan Allah, dengan kudratnya dan iradatnya. Sedangkan dirinya merasa sudah tidak ada daya upaya lagi. Atau dalam kata-kata lain, orang yang sudah tahqiq tauhid af'al. Bukan saja dia faham, dia tahu, bukan saja dia tahu dan dia faham, tapi dia rasakan bahawa tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Sampai tak dia merasainya. Sekarang kita tahu tauhid af'al ini perkara yang wajib kita tahu. Iaitu tidak akan berlaku suatu kejadian itu kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan kudratnya, dengan iradatnya, dengan takdirnya, dengan izinnya. Tak akan berlaku kecuali dengan semua ini. Itu perkara yang wajib kita tahu. Tauhid af'al. Tidak berlaku satu perkara. Sama ada besar ke atau kecil. Gerakan bulan bintang cakrawala. Gerakan semu, kumang dan sebagainya. Kewujudan semua benda ini dan bergerak semua ini, benda ini, beraktiviti semua benda ini tak akan berlaku kecuali dengan kudrat Allah, dengan kekuasaan Allah,
dengan kehendak ketentuan Allah, dengan izin Allah dan sebagainya. Tak akan berlaku aktiviti-aktiviti yang melibatkan makhluk-makhluk ni kecuali dengan itu. Dengan Allah, dengan kudratnya, iradatnya dan sebagainya. Jadi ini tauhid af'al yang wajib kita faham. Cuma yang dikatakan billah ini, orang yang meningkat daripada pengetahuan, dia tahu, dia faham, dia yakin, ditambah sikit lagi, dia merasainya, menjiwainya, terasa dalam gerak hati dia. Itu beza sikit je. Bahagian kita ni, bahagian tahu dan faham. Bahagian ni, dinaik sekali lagi, merasainya. Terasa di dalam hatinya. Hadir di dalam hatinya. Itu beza tasawuf. Bahagian rasa itulah yang membezakan antara ilmu dan makrifat. Kalau kita ada ilmu, ada kefahaman, ilmu yakin. Tapi ada bahagian rasa, ainul yakin. Dan rasa ni pun banyak tingkatan dia. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu. Dan insya-Allah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.